Pasukan pelawat Kedah Darul Aman. Jadi mereka sudah pun bersedia masuk ke badan. Kita perhatikan juga kelibat Syahri Sa'ari, penjaga gol pasukan Kedah. Dia dibawa masuk dalam kesuasaan utama oleh Aidil Syarin pada malam ini untuk mengambil tempat Ifwat. Sementara bagi pasukan PJ City pula, hanya ada 2 pertukaran yang dilakukan untuk aksi pada malam ini. Yang dibawa masuk untuk menggantikan Mali Jasuli, Prabakaran dan Salman Raj yang beraksi selaku kesebelasan utama perlawanan terdahulu. Saat ini hanya 2 pertukaran, Syahri Sa'ari dan Fazul Daniel dimasukkan. So seperti kita kata bersiap sedia untuk kick off separuh masa yang pertama. PJ City bertemu dengan Kedah pada malam ini dari Stadium MBPJ. Sudah pun bermula, dimulakan oleh pasukan pelawat. Susun atur serangan yang pertama namun gagal di situ Al-Hafiz. Sentuhan yang pertama daripada kemarin Darren yang gagal untuk melakukan satu hantaran yang kemas. Kita lihat juga bagaimana Kedah menggunakan Mark Wallace selaku centre back. Ini sewaktu bertemu dengan Melaka tempoh hari, Mark Wallace lebih berperanan selaku DM atau defensive midfielder saat ini. Ya, di sinilah kita mempersoalkan sama ada dia sebenar-benarnya adalah seorang defensive midfielder ataupun seorang centre back. So kemungkinan ini sesuatu yang mahu dicari oleh Aidil Syarin, di manakah posisi terbaik. Akil akan mengambil sepakan ini. Kali ini middle post. Dan masih lagi bahaya sebenarnya. Oh, dapat diselamatkan. Namun masih lagi kelab kabut. Itu dia gol. Jaringan yang terhasil pada minit ke-20 ini melalui pemain import Kedah, Ronald Nawanja, daripada situasi kelam kabut di depan pintu gol PJ City. Ya, satu gol yang sangat kelam kabut daripada Kedah tidak dikeluarkan dengan baik. Sebenarnya Rafina Gorgani telah memastikan ia tidak masuk daripada tandukan Mark Wallace, tetapi pemain-pemain yang lain mereka lambat dengan reaksi mereka. Ini juga kemungkinan miscommunication di antara Kumaran dan juga Kalamullah, dan sebenarnya ya, ia perlu dikeluarkan dengan jauh lebih baik daripada pemain PJ City. Mereka mempunyai ramai pemain dalam kawasan penalti mereka. Inilah yang saya katakan Rafina Gorgani, Mark Wallace sebenarnya tidak boleh mempunyai cubaan daripada situ kerana melihat berapa pemain PJ City berada di hadapannya. Mereka perlu menekan dengan lebih cepat, mereka perlu ke arah bola, dan di situ selepas ia dikeluarkan sekali lagi daripada garisan, Ngawanjah mempunyai gol yang paling mudah pada musim ini. Selaku penjaga gol, bagaimana Said Arni melihat peranan yang harus diambil oleh Kalamullah? Situasi itu sudah bersedia satu rembatan terkena benteng. Selamat pintu gol Kedah untuk seketika. Tidak offside. Kemarin melepaskan satu percubaan dan akhirnya gol. Terkena palang untuk cubaan pertama dan Darren Lock menghasilkan jaringan penyamaan untuk PJ City, memberikan kepuasan kepada para pemain PJ City bermula daripada sepakan percuma tadi. Saya Rani. Ya, agak kelam kabut juga. Gol tersebut dihasilkan pemain-pemain Kedah, pertahanan mereka tidak kelihatan apabila Darren Lock berada di situ, dan juga selepas sentuhan yang dilakukan oleh Syahri Sa'ari. Saya rasa sebenarnya hantaran yang cuba dilakukan oleh Kumaran, ia kemungkinan akan keluar untuk satu sepakan gol, tetapi itu tidak diketahui oleh Syahri Sa'ari kerana kedudukannya sebenarnya, dan ini semua datang selepas sepakan percuma Kumaran, dan Kumaran meneruskan lariannya dan menerima hantaran. Inilah sentuhan yang saya katakan kemungkinan ia akan keluar untuk sepakan gol, tetapi saya rasa Tamil Maren yang telah meletakkan bola kembali dalam kawasan, terkena palang, ia terus ke Darren Lock. Dia ada reaksi daripada pemain-pemain pertahanan Kedah sebenarnya, dan Darren Lock dapat di hadapan gol dan tidak boleh kehilangan gol. Ini untuk gol kelimanya pada musim ini. Ya, tambahan percuma Kedah. Terus, bahaya, peluang dan gol. Begitu pantas jaringan kedua terhasil
pada minit ke-32 ini. Sekali lagi, penjaringnya adalah orang yang sama, Ronald Ngawanja untuk Kedah di depan ketika ini. Ya, mudah sangat sekali lagi. Hampir sama dengan apa yang kita lihat di jaringan pertama. Ronald Ngawanja, dia berlaku sekali lagi. Ball watching. Ini adalah gol-gol yang terhasil pada malam ini. Banyak ball watching, tidak mengikut gerakan pemain, ia tidak dikeluarkan dengan baik dan ya, terlihat kedudukan Ngawanja selepas mereka terlepas, mereka tidak mengikut lariannya dan bola itu terus kepada kakinya di mana tidak mempunyai peluang untuk Kalamullah. Saya rasa di situ Syafiq Ahmad yang telah mendapatkan sentuhan, itu adalah assist bagi Syafiq Ahmad dan ya, ini perlu dilihat apabila mereka masuk ke bilik persalinan nanti. Ya, kredit harus diberikan kepada Syafiq Ahmad untuk melakukan satu tampanan yang sempurna yang menyebabkan bola betul-betul berada di hadapan Ronald Ngawanja. Ya. Dan kali ini secara solo Ngawanja 1 lawan 1, apakah dia berjaya? Ngawanja, dan itu dia gol. Hat-trick terhasil di Kelana Jaya ini melalui Ronald Ngawanja, jaringan yang ketiga. Oh, menarik larian yang dilakukan oleh pemain ini. Ya, sayang sekali ia datang daripada tak ada apa. Hanya satu hantaran di mana sekali lagi menggunakan fizikalnya Ngawanja untuk melepaskan diri, meletakkan bola di mana dia mahukan. Dia meyakin dengan kelajuannya, menolak ke hadapan, menewaskan ke semua garisan pertahanan PJ City dan kali ini 1 lawan 1 dengan Kalamullah, dia tidak melakukan kesilapan. Dia menggunakan peluang sebaik mungkin, menghasilkan hat-trick seperti anda katakan dan menggandakan gol Kedah di hadapan PJ City ke-3-1. 7 jaringan yang sudah pun dihasilkan oleh pemain import dari Cameroon ini. Kita perhatikan lagi sekali bagaimana gerakan yang dilakukan untuk menewaskan pemain-pemain lawan. Dia menggunakan kelebihan fizikalnya dengan langkah yang lebih panjang untuk menghasilkan jaringan ketiga Kedah. Ya, kita boleh lihat, saya rasa Tamil mempunyai satu peluang untuk cuba menjatuhkan Ngawanja. Kemungkinan dia risau akan ada kad merah, tetapi saya rasa ia terlalu jauh untuk memberikan kad merah kerana dia masih belum menjadi last man. Jika dia menjatuhkannya, ya, anda menyelamatkan keadaan seketika, boleh kembali ke bawah. Tetapi ya, apabila dia mengambil keputusan untuk membiarkan Ngawanja, di situlah Ngawanja mengambil kesempatan. Kepada free kick yang dimiliki oleh PJ City ketika ini. Rubentren terus Papos dan dekat. Oh, cantik jaringan ini. Jaringan yang terhasil daripada Mahali Jasuli. Dia meloncat tinggi untuk memenangi bola di udara untuk merapatkan jurang 2-3 ketika ini. Dan satu tandukan yang sangat-sangat sempurna. Dia perlu berterima kasih kepada Rubentren di mana hantarannya juga cukup cemerlang, tepat. Kekuatan bola tersebut adalah yang membantu Mahali mendapatkan kekuatan dari dalam tandukan tersebut. Tak ada peluang untuk Syaril Syari. Dia hanya boleh lihat bola itu masuk ke gawangnya. Dan inilah gol keyakinan yang saya telah mengatakan. 2-3, PJ City masih berada dalam perlawanan ini. Kita perhatikan lagi sekali lonjakan tinggi untuk memenangi bola di udara, membolehkan jaringan kedua PJ City terhasil daripada orang lama Mahali Jasuli. Ya, di manakah marking? Itulah yang akan dipersoalkan sekali lagi. Hantaran daripada Rubentren. Jadi 77 minit sudah berlalu untuk memberikan perlawanan ini lebih sengit lagi. Dengan perbezaan satu jaringan, PJ City cuba mengejar dari belakang. 2-3. Gila Suaran akan mengambil sepakan ini. Perlu berhati-hati pemain-pemain Kedah di sini. Kogi rendah dan jaringan gol. Khairil Mohamed. Wow. Dua orang lama yang telah berjaya menghasilkan jaringan dalam perlawanan ini untuk PJ City. Kalau tadi Mahali, kali ini Khairil Mohamed. Dia menerima bola dari near post untuk menghasilkan jaringan penyamaan PJ City. 3-3 ketika ini. Ya, sangat-sangat baik daripada PJ City. Gol kedua sudah tentu itu memberikan mereka semangat untuk mencari gol lagi.
hantaran daripada Kogi, kemungkinan ada sedikit kuesan daripada Amirul Azan, kemungkinan tidak, tetapi ia tepat kepada kepala Khairul Muhaimin, dan Khairul Muhaimin ini bukan kali pertama yang dia jaringkan gol seperti ini. Kemungkinan boleh dipersoalkan kedudukan Syahrir Syahri, tetapi kemungkinan juga ia satu percubaan yang mengejutkan Syahrir Syahri. Dia tidak menjangkakan itu boleh berlaku, dan daripada Khairul Muhaimin meletakkan PJ City kembali dalam perlawanan ini, dan dengan bagi perlawanan mereka masih mempunyai peluang untuk 3 mata. Jadi 6 jaringan yang sudah pun dapat kita saksikan dalam aksi di Stadium MBPJ Kelana Jaya ini. Yang terbaru agak menarik daripada Khairul Muhaimin. Jadi PJ City menggunakan kelebihan yang mereka miliki melalui set piece. 2 kali berturut-turut mereka menjaringkan jaringan dari situasi yang sama. Posisi tersebut untuk mendapatkan tangkapan sangat bijak daripada Darren Lock, meletakkan bola dalam kawasan berbahaya. Shivan Pillai yang berada di situ untuk meneruskan tandukan tersebut, tetapi tidak mempunyai kekuatan, sangat-sangat sukar. Jadi perlawanan sudah pun berakhir dengan keputusan penuh 3-3 untuk perlawanan yang kita saksikan. Agak menarik di Kelana Jaya ini, yang menyaksikan masing-masing dengan 3 gol yang berjaya dilakukan, khususnya bagi pasukan PJ City yang melakukan kebangkitan setelah ketinggalan 1-3. Inilah jaringan-jaringan yang terhasil dalam perlawanan ini, yang melibatkan sentuhan yang dilakukan oleh Ronald Ngawanja untuk membolehkan Kedah di depan. Sambil itu bagaimana satu sepakan percuma yang dilakukan oleh Azamuddin Akil. Sekali lagi Ronald Ngawanja, dia berada di tempat yang betul, dan ini adalah gerakan secara solo untuk melakukan hat-trick yang dilakukan oleh Ronald Ngawanja. Dia melepasi pemain-pemain pertahanan lawan, dan inilah yang menunjukkan kebangkitan berpunca daripada tandukan yang dilakukan oleh Mahli Jasuli, sementara jaringan penyamaan yang dilakukan oleh Khairul Muhaimin. Jadi kedudukan ataupun keputusan penuh di Stadium MBPJ Kelana Jaya ini 3-3.